Buat satu search ringkas tadi sebentar tadi berkenaan dengan perkembangan perlembagaan Malaysia. Apa yang menarik, dalam perlembagaan Malaysia ada 26 tempat disebut tentang adat. Jadi mungkin doktor ini sebagai lontaran, ada 26 tempat di mana fiqh al-watan boleh mengisi sebagai satu ruang yang absah untuk membawa pemahaman fiqh al-watani berasaskan Islam untuk melaksanakan Islam dalam negara kita ni, insya-Allah. Jadi soalan saya yang seterusnya kepada Dr. Amran, kalau kita lihat di seluruh dunia, dalam dunia umat Islam, selepas kejatuhan Empire Uthmaniyah, penubuhan satu daulah Islamiah tu mungkin sangat sukar sebab masih lagi di bawah pengaruh kuasa-kuasa besar yang menjajah seluruh dunia. Okay? Jadi akibat daripada itu timbul banyak gerakan Islam, harakat Islamiah. Kalau kita boleh nampak di Indonesia ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Bangladesh ada Jemaat Islami, dan di Malaysia ada Parti Islam Malaysia sebagai sebuah gerakan Islam. Jadi inilah wadah yang digunakan untuk menggerakkan atau menyatukan umat Islam dalam satu gerakan. Jadi mungkin doktor sebagai seorang pengkaji yang banyak melihat perkembangan Islam di seluruh dunia, boleh melihat bagaimanakah kelemahan dan kekuatan metodologi perjuangan dalam bentuk harakah ini dibandingkan dengan fiqh al-watan yang doktor suarakan untuk mendirikan Islam dalam sebuah negara sebagai perbandingan. Jadi saya jemput doktor untuk mengupas isu ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Farid ya. Tadi Ustaz Farid ada sebut beliau search ada 24 tempat ya, ada perkataan adat. Dan ini penting ya bila Datuk Wan cakap pasal jurispruden watan, bahawa jurispruden watan ini kita bercakap tentang perkara yang dipanggil autochthonous ataupun indigenous ya, ataupun native. Nah, ini yang kita kena faham tentang perlembagaan Malaysia ini bersifat indigenous ataupun istilahnya peribumi ya, ataupun istilah teknikal disebut autochthonous ya. Maknanya kita tak import daripada luar. Ini tadi ingat tak perkataan kita tak import daripada luar. Ini penting. Kita kena fahami perlembagaan daripada kerangka dalaman kita, kerangka watan kita ya, ataupun kerangka homeland kita, motherland kita. Itu yang kita sebut sebagai kadang-kadang tanah air. Itu cara kita melihat, dan ini memerlukan paradigma baru. Dan paradigma baru ini sebenarnya bagi saya lebih tepat bagi bercakap tentang politik Islam. Ya, dan ini merupakan paradigma baru yang kita nak perkenalkan kepada umat Islam di Malaysia. Boleh pergi pada saya punya slide. Ada 2 slide saja yang kelima, tak banyak ya. Sebenarnya fiqh al-watan ini adalah paradigma baru melihat kepada kegagalan politik Islam semasa. Kita kena akui politik Islam hari ini gagal. Ya, setelah 30-40 tahun daripada kita zaman universiti tahun 80-an kan, kita bercakap pasal negara Islam, melaksanakan hudud, syariah, ya. Kita ikut usrah dan tamrin. Akhirnya kita di mana sekarang? Dengan politik Islam ini. Dan dengan fiqh yang mereka pakai disebut sebagai fiqh al-harakah. Yang kita juga ikuti fiqh al-harakah ini. Fiqh yang cuba membina daulah Islam selepas umat Islam mencapai kemerdekaan ya, daripada awal abad ke-20 ya. Hari ini kita lihat umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan saya nampak daripada fiqh al-harakah ni. Yang pertama kita ada kumpulan yang masih lagi core dengan Islam haraki ni ya. Yang masih bercakap pasal negara Islam, syariah, hudud, tapi dengan benda dengan cara yang lebih yang tak jelas dah. Tidak ada seorang pun ni berani secara tegas cakap kita nak negara Islam melaksanakan hudud dan syariah. Ahli politik Malaysia ni tidak ada yang berani cakap begitu. Ini realiti ya. Fiqh al-harakah yang membawa aliran pemikiran negara Islam. Dan kita lihat ada yang telah menjadi liberal ya. Mereka memperkenalkan Muslim demokrat, Muslim progresif ya, Muslim pluralis. Ini terbit daripada fiqh harakah juga ya.
Kemudian ada yang menjadi lebih ekstrim, menjadi anarkis, ya, yang terlibat dengan Daesh, ya, ataupun ISIS. Kebanyakan mereka juga dididik dalam fiqh al-harakah. Ataupun yang telah menjadi solo, saya sebut populis, ya, menjadi motivator, menjadi saya panggil Muslim televangelist, ya. Ini juga mereka-mereka yang terlibat dalam fiqh al-harakah. Ataupun mereka yang sekarang ini lebih mahu tumpu pada kerja-kerja amal penulisan. Jadi kalau kita lihat, fiqh al-harakah ini telah gagal, ya, membawa umat Islam memenuhi mereka punya idealism dahulu, ya, negara Islam, pelaksanaan hudud dan juga pelaksanaan syariah. Tidak ada. Dan hari ini politik Islam kita nampak tak ada beza juga dengan politik yang kita panggil sekular, ya, malah kadang-kadang lebih teruk. Ini realiti negara kita. Jadi kita kena tahu apa susu galuh fiqh al-harakah ini. Kita pergi next slide, ya. Ini saya panggil evolusi fiqh al-harakah yang kita nampak telah gagal, ya. Telah gagal memenuhi cita-rasa umat, kehendak umat untuk membina negaranya sendiri, ya. Dia fenomena baru, ya, dalam abad ke-20 saya boleh sebut, ya. Kalau saya nampak daripada carta ni, saya memang mulakan dengan dakwah Najdiyah di Saudi, tetapi sebenarnya bermula dengan tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Reda. Mereka yang memperkenalkan reformasi Islam, modernis Islam, ya, dan dari situ disahut dengan gerakan-gerakan Islam, ya, seperti Ikhwanul Muslimin yang banyak dipengaruhi idea aktivisme negara Islam ataupun disebut pan-Islamism, ya, pada waktu itu, ya. Kalau kita lihat pembentukan fiqh al-harakah ini bermula katakan pada awal abad ke-20, ya, dengan penubuhan Ikhwanul Muslimin, ya, nak menegakkan negara Islam. Kemudian di Pakistan kita ada Jamaah Islami oleh Maududi, ya, nak menubuhkan juga negara Islam di Pakistan, ya. Kemudian mereka bergabung, ya, antara Ikhwan al-Muslimin, kemudian dengan apabila kerajaan di Mesir ketika zaman Nasir menjadi begitu zalim, kebanyakan mereka lari ke Arab Saudi, ya, dan mereka mendapat sokongan daripada Arab Saudi. Jadi berkembang apa yang disebut sebagai gerakan Salafiyah, ya, begitu, ya. Kalau asalnya di Saudi itu dipanggil Wahabiyah, tapi dengan pengaruh ataupun kesan daripada Ikhwan dia menjadi Salafiyah, ya, dan mereka menjadi gerakan global sehingga ke Malaysia. Misalnya Parti PAS juga mengambil pendekatan ini yang jelas sekali. Kemudian juga gerakan Islam yang lain seperti ABIM, ISMA dan Ikram. Jadi mereka punya model gerakan membina negara ini disebut sebagai fiqh al-harakah. Dan jelas kalau saya nampak di sini, mereka tidak langsung menyebut sebelum abad ke-20. Tidak ada soal kesultanan dalam discussion ini, dalam mereka punya fiqh, ya. Tidak ada soal adat, ya. Tidak ada soal tauhid, fiqh, tasawuf yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini satu fiqh yang kita boleh sebut, kita panggil fiqh modernis ataupun fiqh reformis. Dan kita nampak telah sampai ke penghujungnya, ya. Dia punya kita panggil kebolehannya untuk membina negara Islam, ya. Dan inilah mengapa Datuk Wan Ahmad Fauzi mengemukakan kekuatan. Dan bagi saya, mengapa kita perlu kepada fiqh al-watan ini, ya, sebagai ganti kepada umat untuk melihat cara berpolitik, cara bersiasah yang lebih autochthonous, yang lebih indigenous, ya, yang lebih pribumi, ya, dengan kita punya latar belakang dan sogalo dan konteks sosial kita. Jadi ini yang kalau saya boleh ulas secara ringkas, ya, walaupun umum, tapi dia menyentuh tentang satu fikah pergerakan membina negeri Islam yang diperkenalkan kepada umat pada abad ke-20, tetapi ternyata membawa kepada kita panggil pecahan dari segi pemikiran dan akhirnya tidak ke mana-mana. Ya, itu maksud saya dengan fiqh al-harakah dan mengapa fiqh al-watan ini boleh menjadi alternatif bagi kita untuk membina kembali negara Islam yang kita hajati. Itu di peringkat ini, Ustaz Farid. Okey, terima kasih yang bahagia Doktor. Ringkas pandangan Doktor, tapi saya rasa ada poin yang sangat penting yang saya perlu highlight kepada penonton, yang disebut oleh Doktor tadi. Fiqh harakah melahirkan beberapa gerakan dalam tanah air kita. Dan to a certain extent, dia agak melahirkan satu situasi divisive.
Dan masing-masing mendakwa harakah masing-masing adalah yang terbaik untuk membawa idealism umat Islam. Okay? Dan doktor menyebut bahawa fiqh al-watan ini mungkin satu kaedah baru, sebab fiqh harakah ni mungkin dah sampai ke satu tahap kita dah lihat buktinya dia agak divisive dan tidak membawa kekuatan politik umat Islam itu sendiri. Jadi sebagai gantinya doktor mengemukakan fiqh al-watani sebagai satu kaedah untuk menyatukan seluruh umat Islam untuk mentadbir umat Islam di tanah air kita ni melalui kaedah-kaedah Islam yang lebih syumul, insya-Allah.